Hai guys, apa khabar? Jumpa lagi kita dalam platform Bicara Alam dan Manusia. Okey, hari ni kita nak kongsikan satu video yang menarik. Tajuknya apakah musyrik itu? Bahasa mudahnya, kemusyrikan lah. Okey, kalau doktrin fahaman agamis dekat luar sana ataupun fahaman orang dulu-dulu, masuk kemusyrikan ni ataupun syirik ini ialah kita melaksanakan ataupun menandingi hukum selain pada hukum Allah, ataupun kita mengambil sesuatu sebagai tandingan kepada Allah. Kan? Kalau kebiasaan yang kita dengar dulu, kalau kita sebut tentang syirik ni, orang akan terus pergi kepada apa? Menyembah berhala, buat sembah-sembahan, meminta pertolongan selain daripada dia, seperti kita pergi dukun-dukun, bomo-bomo, kan? Apa lagi, kita pergi puja-puja di tempat-tempat, contoh kat mana, tempat-tempat kubur dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai syirik. Tapi itu berdasarkan apa yang kita faham, doktrin fahaman kebanyakan manusia dekat luar, yang dikatakan syirik lah, macam tu lah. Tapi kalau dari segi bahasanya, syirik ini merupakan sesuatu yang menandingi ataupun menduakan hukum Tuhan. Itu syirik. Jadi kalau orang yang melaksanakan syirik ini, kita kenal sebagai musyrik. Dia ada pelakunya, dia ada perbuatannya, seperti yang aku jelaskan sebelum-sebelum ni lah. Okey, jadi kita tengok dulu video ni yang aku kongsikan untuk tatapan semua. Nanti kita nilaikanlah sendiri apa yang dikatakan sebagai musyrik, apa yang dikatakan sebagai kemusyrikan tadi tu. Okey, kita saksikan dulu videonya. Kalau musyrik dikaitkan dengan orang berpecah belah, maka kita ni hidup dalam keadaan yang musyrik lah. Aku ni musyrik lah. Sabar. Pagi pergi kerja jam, balik kerja jam, kan? Aku tengok pun semak. Kau ni baru lah duduk dekat KL ni bos minggu aku. Aku ni kan setiap hari aku bertanya dekat dia. Benda yang sama macam kau yang kau tanya ni. Tapi kalau kau tengok manusia ni, setiap hari dia sanggup menempuh jam. Kau rasa kenapa ni? Itulah yang jadi persoalan aku tadi tu, yang aku dah fikir-fikir ni, kan? Aku tak tahu kenapa orang sanggup setiap hari macam ni redah, kan? Tapi aku rasa sebab terpaksa lah, kan? Apa yang terpaksa dia? Semua benda ni sebab nafsu ni, kan? Manusia sanggup meredah trafik je macam ini setiap hari. Kau setuju? Disebabkan nafsu. Nafsu, kan? Ya, nafsu. Orang pergi kerja, balik kerja, redah jam setiap hari semata-mata sebab duit ni, dan duit itu untuk apa dia punya kegunaannya? Untuk bayar hutang, bayar bil, bayar kereta, bayar rumah, nak makan, untuk beli shopping, beli belah dan macam-macam lagi. Dan bila satu perbuatan itu diulang banyak kali, dan menjadi satu kewajipan kepada kita, dan itu akan menjadi satu pengabdian. Macam hamba abdi ke? Ya, betul Im. Konsep dia sama macam hamba abdi. Kalau di atas jalan raya ni Im, kita tengok
siapa pengabdi dia, siapa dia tuan. Kalau atas jalan raya ada pengabdi, ada tuan. So, tuan dia orang mengabdi ni pada nafsu lah, macam tadi kau cakap. Okay bro, itu pernah dengar tak? Musyrik tu apa? Musyrik Musyrik tu, musyrik tu macam orang yang sembah makhluk. Ada pakai tangkal. Aku pernah seorang member, dia masuk kubur, mata-mata nak dapat nombor ekor, dia pergi sembah kubur tu. Aku memang pantang orang macam tu. Alah kau, hilang. Kau jangan nak main emosi sangat. Hilang. Okay, dia kalau kita tengok pada musyrik apa yang kita faham dulu, apa yang aku yang faham dulu dengan kau sama. Sebab pokok benda lah kan. Itu sama. Okay, tapi kalau kita tengok balik kepada Al-Quran kita kepada Al-Quran, kita tengok pada surah Al-Zariyat ayat 56. Okay. Kat situ dia bagi tahu maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Kataku tu dia menunjuk kepada Tuhan betul. Yang kita ni sebagai hamba okay. Yang patutnya kita kena mengabdi kepada dia. Tapi kalau kita tengok pada manusia pada hari ini, dia mengabdi kepada siapa? Nafsu kan? Betul? Ada nafsu lah. Lagi satu ayat pada surah Al-Rum ayat 32 ataupun 33 terserah aku lah. Apa Tuhan ada beritahu siapakah golongan-golongan yang mempersekutukan dia dan siapakah golongan-golongan yang berpecah belah. Kalau tengok pada hari ini, adakah benda itu berlaku? Golongan-golongan berpecah belah ya. Tapi apa salah lain lah musyrik dengan yang aku faham, dengan yang kita faham selama ni. Itu apa poin penting. Sebab apa? Sebab kalau macam kau baca Al-Quran, kau hanya sekadar membaca, tapi kau tak faham. Maksudnya kalau kita baca Al-Quran, kita kena baca dan faham. Kalau kita faham, kita tahu apa yang Tuhan suruh. Okey. Yang kita tengok kita tengok yang ni dia mengamalkan konsep demokrasi. Demokrasi. Dia cemerlang. Dia tengok ni cemerlang. Okey. Dan mempunyai berbagai parti politik. Maksudnya kalau setiap parti politik ni kan, dia ada fahaman dan ideologi masing-masing. Okay. Dan termasuk dia punya pengikut-pengikut dia tak suka. Betul? Dan dia bangga sesama sendiri. Okey, betul. Okay. Jadi kalau tengok pada parti-parti politik ni, dia mengikutkan hawa nafsu dan dia ada kepentingan dia dalam diri masing-masing. Okay. Kau faham apa aku cuba cakap? Maksudnya manusia hari ni, kalau musyrik tu dikaitkan dengan orang berpecah belah, dan kau pula cerita berkaitan dengan sistem demokrasi tu tadi, maka kita ni hidup dalam keadaan yang musyrik lah. Aku ni musyrik lah. Sabar dulu. Itu aku cuba just cakap je dulu point dia. Jadinya engkau pernah tahu tak apa itu level dosa syirik? Level dia, tahap dia dosa syirik. Okay. Kalau dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 28, dia punya makna dia yang aku ingat, hai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Okey? Najis najis. Okey, maka kita tengok pada surah An-Nisa ayat 48. Kat situ pun dia bagi tahu tak dia pasal musyrik. Makna dia, okey, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nampak? Tuhan tak akan mengampuni dosa syirik. Buat macam mana pun tak akan ampun syirik ni. Okey. Kita tengok kepada surah yang sama ayat 116. Kita cakap bahawa siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Okey, faham tak? Wih, berat ni. Masa ni berat ni. So, habis macam mana? So, aku yang mengabdi pada benda lain ni, aku kena berhenti kerja ke macam mana ni? Kau yang kena pergi kerja sama ngobrol aku ni. Susah Tak lah. tahu. Tak adalah, aku gurau je kan. Sebab aku faham apa yang kau cakap tu. Manusia bila ada pengabdian kepada selain daripada Allah, dia akan jadi mempersekutukan Allah. Betul tak? Betul? So yang tu aku faham. Aku setuju kat tu. Dan cuma aku tak nampak macam mana kita nak keluar daripada jalan hidup sekarang ni. Kalau katalah kita ni musyrik, jadi macam mana kita nak kembali kepada Allah tu. Macam hari ni aku pun baru struggle nak start kerja. Nak tak nak aku terpaksa lah begini kan.
Itu pun nasib baik kau ada tolong aku. Alhamdulillah. Dan kalau kau dah faham, okey lah. Dan jadinya kalau daripada aku punya position pada hari ni aku bantu kau. Dan kau datang ke hari ni pun disebabkan ada orang yang sanggup bantu kau. Dan kata kau susah nak keluar dari kampung. Dan okey, sama juga kalau kita nak keluar daripada musyrik. Dan jadi kita ni pun nak kena minta ke bantuan daripada Allah lah. Sebab yang dia dah bagi kita satu petunjuk yang baik. Kan? Tapi kalau kita tengok pada hari ini, berapa ramai manusia yang mengambil pelajaran apa yang dia nak tunjukkan. Jadinya berapa ramai yang faham apa yang Tuhan nak sampaikan. Okay, kalau macam hak musyrik tu, kan, itu kita kena betul-betul faham. Kita tak faham nanti kita pening. Jadi faham supaya kita boleh, kalau kita pergi kerja, balik kerja, bukan sekadar nafsu. Dia biar kita jelas sebab apa kita kena pergi kerja dan kena balik kerja. Kalau macam sekarang ni disebabkan nafsu. Kan? Okey, macam ni. Jadi kau kena belajar dulu, kan? Bukan sekadar membaca je. Kan? Tapi kena baca sekali dengan dia punya makna dia sekali kat bawah tu. Kan? Supaya apa? Supaya apa yang kau baca masuk ke dalam kau punya kepala. Okey, tak apa. Ini pun dah hampir nak sampai rumah ni. Kan? Aku pun dah penat ni dengan jam ni. Dan nanti balik malam lepas mandi sebab kita sambung balik. Boleh. Cik baik ada kau. Aku faham lah juga sikit-sikit. Okay guys, macam mana? Selesai tengok videonya. Jadi itu yang dikatakan tentang kemusyrikan. Jadi kalau sebelum ni kita faham musyrik tu lain kan, fahaman kita sebelum-sebelum ni yang kita faham seperti yang awal tadi aku cakap, kita menyembah-nyembah dan sembah-sembah berhala dan sebagainya. Itu yang kita faham. Tapi berdasarkan video tadi dan juga berdasarkan firman Tuhan, firman Allah, musyrik itu lain bentuknya. Kita perhatikan tadi pun ada dikongsikan dalam video tersebut, surah Ar-Rum ayat 31, 32 nya. Bunyinya begini kurang lebih, aku bacakan. Munibina ilahi wa taquhu wa aqimus solah wa la taqulu innal musyrikin. Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'ah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Terjemahannya begini guys. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi siapa orang-orang yang mempersekutukan Allah itu? Iaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Itu definisinya berdasarkan firman Tuhan yang dikatakan sebagai musyrik. Jadi musyrik ni guys, mempersekutukan Allah ni maksudnya ialah orang yang memecah belahkan din ni, agama tu, din lah, sistem ni. Kalau kita perhatikan zaman kini, manusia dah terpecah beberapa golongan. Manusia terpecah kepada beberapa golongan. Contoh kalau Islamnya, Islam tu telah terpecah kepada berapa golongan sekarang ni, ada merah, biru, kuning, hijau, kelabu asap dan sebagainya kan, terpecah. Dan setiap golongan tu pula merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan-golongan tadi tu. Satu golongan kata dia lah yang hebat, satu golongan kata dia lah yang benar, satu golongan kata dia lah yang betul dan sebagainya. Itu manusia itu telah berpecah, telah terpecah. Jadi manusia yang memecah belahkan manusia yang lain ini, itu yang dikatakan sebagai musyrik. Bukannya kita pergi sembah-sembah patung berhala itu yang dikatakan musyrik, tidak. Maksudnya mempersekutukan Allah tadi itu, musyrikin tadi itu, musyrik tadi itu ialah orang yang memecah belahkan agama ni. Kalau kita perhatikan sekarang ni, banyak tak orang-orang yang memecah belahkan agama sekarang ni berlaku di luar sana? Orang yang sebagai pendusta agama, penunggang agama dan sebagainya. Betul kan? Menggunakan agama sebagai landasan untuk menindas orang yang lain, untuk mengawal orang yang lain dan sebagainya, macam-macam. Jadi itulah yang dikatakan kemusyrikan. Jadi
Allah memerintah kepada manusia tadi itu supaya kembali kepada fitrahnya, kembali bersatu, supaya manusia ni kembali pada tauhidkan dia. Jadi bagaimana kita nak mentauhidkan dia kalau kita hidup dalam keadaan yang berpecah belah? Bukan kita cerita tentang Islam sahaja sebenarnya, kita cerita tentang kehidupan manusia. Tak ada di dalam ajaran Tuhan memerintahkan supaya manusia itu berpecah belah, tak ada. Jadi inilah nak dijelaskan sekali lagi bahawa kemusyrikan tadi itu ialah manusia yang memecah belahkan agamanya sendiri. Tak kira yang kita kenali sebagai bangsa agama Islam ke, Kristian ke, Yahudi ke, yang namanya memecah belahkan hukum Tuhan, agama, sistem dia, itulah kemusyrikannya. Okay guys, itu dulu yang aku boleh kongsikan pada video kali ini. Nanti kita sembang-sembang lagi lah, kan? Siapa yang berhajat nak ngopi-ngopi, nak berjumpa di luar, silakan, kan? Boleh type di ruang komen tadi tu. Nanti kita boleh reply balik, dan kita akan set kita punya pertemuan lah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel BAM ni untuk kita sama-sama menambahkan lagi pengisiannya untuk kita kongsikan kepada semua. Okay guys, jumpa lagi.